Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 3. Pada video kali ini kita akan belajar tajuk Sunat Ab'ad dan Sunat Hayat. Tahukah murid-murid, perkara sunat dalam solat ada dua. Yang pertama, sunat ab'ad. Yang kedua, sunat hayat. Apakah itu sunat ab'ad? Sunat ab'ad ialah amalan sunat yang amat dituntut jika ditinggalkan diganti dengan sujud sahwi. Sebagai contoh, membaca doa kunut. Sunat hayat pula ialah amalan sunat yang dituntut jika ditinggalkan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Sebagai contoh, membaca doa iftitah. Perbezaan sunat ab'ad dan sunat hayat. Sunat ab'ad jika tidak dilakukan, kita perlu sujud sahwi. Manakala sunat hayat pula, jika tidak dilakukan, kita tidak perlu sujud sahwi. Contoh-contoh sunat ab'ad. Yang pertama, duduk dan membaca tahiyat awal. Yang kedua, membaca selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat awal. Allahumma salli ala Muhammad. Yang ketiga, membaca selawat ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat akhir. Wa ala ali Muhammad. Yang keempat, membaca doa kunut pada solat subuh. Yang kelima, berdiri semasa membaca doa kunut. Dan yang keenam, berselawat ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa kunut. Berikut merupakan contoh situasi yang berkaitan dengan sunat ab'ad. Ahmad solat subuh tetapi tidak membaca doa kunut. Tindakan yang perlu Ahmad lakukan ialah Ahmad perlu sujud sahwi. Ini kerana membaca doa kunut ialah salah satu sunat ab'ad. Sunat hayat pula terbahagi kepada dua. Yang pertama, sunat hayat dari segi perbuatan, dan yang kedua, sunat hayat dari segi bacaan. Contoh-contoh sunat hayat dari segi perbuatan. Yang pertama, mengangkat kedua-dua tangan ketika takbiratul ihram, ruku', i'tidal, dan bangun selepas tahiyat awal. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas bahagian tangan kiri ketika berdiri. Ketiga, melihat ke tempat sujud. Keempat, duduk iftirash dan duduk tawarruk. Kelima, meletakkan kedua-dua tangan di atas paha ketika duduk tahiyat awal dan akhir. Keenam, memalingkan muka ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam. Berikut merupakan perbezaan duduk iftirash dan duduk tawarruk. Duduk iftirash ialah duduk dengan kaki kiri di bawah kaki kanan. Dalam keadaan telapak kaki kanan ditegakkan. Duduk iftirash dilakukan ketika duduk di antara dua sujud dan duduk membaca tahiyat awal. Duduk tawarruk pula ialah duduk meletakkan punggung di atas lantai manakala kaki kiri dilipat dan hujungnya berada di bawah lengkungan kaki kanan. Tapak kaki kanan ditegakkan dan jari-jarinya menghadap kiblat. Duduk ini dilakukan ketika duduk membaca tahiyat akhir. Berikut merupakan contoh situasi sunat hayat dari segi perbuatan. Aminah tidak mengangkat tangan semasa mengucap Allahu Akbar ketika berdiri pada rakaat kedua.
Tindakan yang Aminah perlu lakukan ialah Aminah tidak perlu sujud sahwi kerana mengangkat kedua-dua tangan ketika takbiratul ihram, ruku', i'tidal dan bangun selepas tahiyat awal adalah sunat hayat. Berikut merupakan contoh sunat hayat dari segi bacaan. Yang pertama, melafazkan takbirul intiqalat, iaitu yang mengiringi setiap perpindahan perbuatan dalam solat. Yang kedua, membaca isti'azah sebelum membaca Al-Fatihah dan menyebut amin selepas Al-Fatihah. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Yang keempat, membaca surah selepas membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Yang kelima, menyaringkan suara pada bacaan Al-Fatihah dan surah pada rakaat pertama dan kedua ketika solat subuh, maghrib, isya dan solat Jumaat. Keenam, membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Ketujuh, membaca Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamd ketika bangun daripada rukuk. Ke-8, membaca doa ketika duduk antara dua sujud. Ke-9, membaca selawat Ibrahimiyah. Dan yang ke-10, memberi salam kedua. Contoh situasi sunat hayat dari segi bacaan. Ahmad tidak membaca apa-apa bacaan semasa melakukan sujud. Tindakan yang perlu Ahmad lakukan ialah Ahmad tidak perlu sujud sahwi kerana membaca tasbih ketika rukuk dan sujud adalah sunat hayat dari segi bacaan. Bacaan semasa sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maksudnya, Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Tata cara sujud sahwi. Yang pertama, duduk iftirash membaca tahiyat akhir. Yang kedua, sujud dan membaca Subhana man la yanamu wa la yashu. Yang ketiga, duduk antara dua sujud. Yang keempat, sujud kedua dengan membaca Subhana man la yanamu wa la yashu. Dan yang seterusnya, duduk tawarruk. Dan yang terakhir, memberi salam. Ya murid-murid, marilah kita menyempurnakan solat dengan amalan-amalan sunat. Kerana solat yang sempurna akan menjamin ibadat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini sahaja video kali ini. Sekian, terima kasih.